Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan penglibatan dalam pergerakan pengakap antara platform terbaik ke arah pembangunan keupayaan holistik. Justru Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan keyakinan pergerakan pengakap di negara ini akan terus berperanan penting dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan model insan yang syumul, khasnya golongan belia dengan menerapkan sifat kepimpinan berkualiti dengan nilai-nilai murni yang kukuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda pada sambutan 40 tahun Hari Pengakap pagi tadi. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNB di Gadong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota selaku Ketua Pengakap PPNBD dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Awang Haji Matusen bin Orang Kaya Surah Haji Tuba yang dipertua PPNBD dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan mengenai keahlian persekutuan yang semakin meningkat. InsyaAllah, Persekutuan Pengakap akan meneruskan usaha untuk mendapat sebanyak mungkin keahlian untuk menghampiri sasaran rancangan strategik persekutuan 2014-2024. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menekankan pembangunan modal insan yang syumul mustahak dalam mengharungi arus globalisasi yang pantas berubah serta mendorong kepada pelaksanaan perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Di sinilah juga betapa pentingnya pendidikan formal bagi generasi muda untuk digandingi dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu dalam pembentukan pribadi dan pembangunan karakter masing-masing. Justru penglibatan dalam pergerakan pengakap yang disifatkan sebagai pergerakan pendidikan informal merupakan antara platform terbaik ke arah pembangunan keupayaan holistik yang dimaksudkan. Sikap selalu bersedia dalam konteks being prepared and staying relevant yang diterapkan dalam diri seorang pengakap jugalah yang mendorong untuk berbakti secara berterusan. Ini telah dibuktikan melalui penglibatan mereka sebagai barisan hadapan menangani pandemik coronavirus di negara ini. Pada khidmat Duli Yang Teramat Mulia, kecenderungan dalam kegiatan sukarelawan yang ditunjukkan oleh warga pengakap boleh diterjemahkan kepada 3 ciri unggul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, iaitu tumpuan dan komitmen yang tinggi, kefahaman tentang keperluan setiap yang dibantu dan sikap tangkas dan mudah mengadaptasi dengan keadaan dan persekitaran. Sebagai organisasi yang sudah matang serta dipandang tinggi oleh masyarakat, maka adalah wajar bagi PPNBD untuk terus melipat gandakan usaha yang menjurus kepada mendukung agenda pembangunan negara, khasnya Wawasan Brunei 2035. Justru PPNBD perlu bijak menembusi bidang-bidang yang berkeutamaan serta berimpak tinggi, dengan sentiasa menitik beratkan inisiatif-inisiatif berkaitan pembangunan kemahiran yang berasaskan teknologi dan juga pengupayaan keusahawanan. Dalam hubungan ini, saya menaruh harapan tinggi
agar para Suruhjaya dan pemimpin pasukan pengakap akan sentiasa menerapkan aspek lifelong learning pada diri masing-masing. Pemimpin sesebuah pergerakan semestinya sentiasa peka dengan peredaran semasa bagi memastikan ianya sentiasa relevan dan diterima oleh seluruh masyarakat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menyempurnakan pengurniaan pingat-pingat pengakap kepada 102 pemimpin pengakap. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan mengurniakan waran-waran kepada 27 orang pesuruh jaya negara dan 39 orang penolong pesuruh jaya pengakap daerah. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan sijil penghargaan kepada pengetua-pengetua dan guru-guru besar sekolah yang mempunyai pasukan pengakap. Anugerah Baden Powell pula dikurniakan kepada 12 orang ahli pengakap Kelana. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia ke majlis ini mencerminkan sikap pemedulian dan keprihatinan Duli Yang Teramat Mulia terhadap pergerakan berpengakap di negara Brunei Darussalam. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam merupakan sebuah persekutuan yang mempunyai keahlian merangkumi pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur. Para ahli pengakap yang berpengalaman berupaya untuk menjadi pembimbing kepada ahli-ahli yang lebih muda, iaitu sebagai mentor dalam pelbagai bidang khususnya dalam perkhidmatan sukarelawan kepada masyarakat. Dalam temu bual bersama RTB, beberapa ahli pengakap yang lama menyertai persekutuan tersebut mengongsikan minat dan dorongan dalam terus bertahan dan terlibat dalam persekutuan pengakap. Komitmen itu yang penting dan juga rela. Sebab pertubuhan sukarela artinya kita suka perkara itu dan kita rela membuat kerja itu walaupun masa-masa yang diperlukan kita. Keseronokan yang pernah saya kecapi itu untuk dirasakan oleh generasi-generasi muda pada masa ini. Itu sebabnya. Sebab banyak dalam pengakapan itu yang ketani dapat pelajari, dapat ketani perolehi. Untuk membagikan pengalaman dan pengajaran kepada setiap ahli-ahli pengakap, terutama kepada disiplin, tata tertib dan menghormati kepada setiap keluarga. Saya menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan untuk memberi kepada generasi muda menjadi pengakap, kerana pengakap ini adalah indah dada umurnya selagi kita akan mau berusaha. Banyak pelajaran yang ketani dapat daripadanya, yang mana kadang-kadang ketani ada pelajaran-pelajaran yang baru. Sebab itu rasa yang keduanya banyak kawan. Sementara ahli-ahli pengakap yang lebih muda berpendapat menerusi kegiatan kemasyarakatan yang disertai memberi peluang untuk meningkatkan jati diri mereka. Banyak mengajar kami ilmu-ilmu yang tidak diajar di sekolah seperti kepimpinan, ilmu berdikari dan macam-macam lagi. Dan pengakap juga banyak memberi kami peluang untuk mengikuti aktiviti-aktiviti di luar. Ingin mencari pengalaman dan meningkatkan lagi jati diri dari segi disiplin, interaksi dan komunikasi di antara sosial. Pengakap ini bagi platform untuk para belia untuk membangun lagi diri mereka dengan skill yang perlu dengan masa ini. Menambah pengalaman dari segi pembelajaran juga sama physical in terms of camping and then rambling apa. Kami mempunyai cabaran yang boleh membuatkan kami lebih more resilient dalam menghadapi cabaran, especially untuk masa depan nanti.
Dalam meningkatkan usaha ke arah melindungi alam sekitar, sebuah sekolah di negara ini mengambil inisiatif menganjurkan sambutan Hari Bumi. Teruskan bersama berita perdana untuk mengikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 1 kes import baharu jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 262. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kes 262 seorang perempuan berumur 48 tahun yang tiba ke negara ini dari Jakarta, Indonesia pada 27 Jun 2021 dan mula mengalami simptom batuk, sakit kepala dan demam panas pada 1 Julai 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan 23 kontak terdekat bagi kes tersebut. Kementerian Kesihatan turut memaklumkan 9 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 121 kes. 747 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,032 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 483 jumlah sampel ujian dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 142,228 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja JKED telah menjalankan 2 gerakan operasi pada hari Khamis 1 hari bulan Julai 2021 dan pada hari Jumaat 2 hari bulan Julai 2021. Gerakan operasi pertama adalah di sebuah rumah di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Berikutan maklumat yang diterima berkaitan dengan penyimpanan dan penjualan barangan tegahan kastam. Gerakan operasi kedua pula adalah hasil daripada rondaan rutin di kawasan persisiran Sungai Salar. Gerakan operasi pertama telah berjaya menahan barangan tegahan kastam yang disembunyikan di dalam beberapa buah bilik seperti 137 karton dan 36 tin minuman keras pelbagai jenis, 268 karton dan 48 paket rokok pelbagai jenis, beberapa paket mercun dan peralatan vape termasuk beberapa botol jus vape. Gerakan operasi kedua telah mendapati barangan tegahan kastam tanpa pemilik iaitu 77 botol dan 99 tin minuman keras pelbagai jenis serta 400 karton rokok pelbagai jenis yang telah diseludup dan diletakkan di kawasan persisiran Sungai Salar. Kesemua barang yang diseludup dihukum rampas untuk tindakan pelupusan. Semasa peroperasian pertama dijalankan, JKED telah menahan seorang wanita penduduk tetap berumur 55 tahun dan wanita berkenaan telah dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Kuala Belait untuk siasatan lanjut. JKED ingin menasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa mematuhi mana-mana perundangan negara yang berkuat kuasa pada masa ini dan menghindari dari melakukan kegiatan-kegiatan penyeludupan atau membawa masuk dan keluar barang-barang tegahan dan juga larangan tanpa sebarang kebenaran daripada agensi-agensi berkepentingan yang mengawal barang-barang tersebut. Memiliki barang-barang tegahan kastam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksaise 2006. Bagi sebarang maklumat lanjut berhubung dengan kegiatan penyeludupan barang-barang tegahan kastam, orang ramai bolehlah menghubungi JKED di talian utama JKED 8714422.
Golongan yang kurang bernasib baik terus mendapat perhatian dari pelbagai pihak di negara ini. Pagi tadi, sebuah lagi rumah milik seorang warga emas Dayang Ros Miuliza binti Abdullah di Kampung Kiudang, Mungkum, daerah Tutong menjadi tumpuan aktiviti kerja amal gotong royong anjuran Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pat Nunok. Antara yang ikut serta dalam kerja amal yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penasihat Majlis Perundingan Kampung Kiudang. Kerja amal gotong royong meliputi membaiki jambatan laluan menuju ke rumah milik Dayang Ros Miuliza dan juga kerja-kerja membaik pulih dalam dan luar rumah beliau. Aktiviti juga melibatkan ahli Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pat Nunok, Trouble Hub dan para pelajar Sekolah Antarabangsa Jerudong serta penduduk kampung berkenaan. Dalam program ini mudah-mudahan ianya akan menjadi sebagai satu motivasi dan juga sebagai satu inovasi kepada masyarakat akan lain yang kita ni akan dapat membantu masyarakat yang di kampung ini juga, insya-Allah. Dengan ada membaik pulih ini, dapatlah saya tinggal dengan selesa. Semoga yang membantu ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian rumah roboh pada 28 Jun lalu di Kampung Pekilong Muara, daerah Brunei dan Muara, menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan kepada Dayang Maslindawati binti Ali, Ketua Keluarga, disampaikan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan tersebut jelas menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Bulan Julai diisytiharkan sebagai bulan bahasa dengan harapan agar rakyat memiliki sikap dan semangat positif untuk menjadi satu bangsa yang bermaruah serta mendaulatkan bahasanya sendiri, iaitu bahasa Melayu. Dengan peranannya memartabatkan bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini merancang sambutan Bulan Bahasa 2021 diadakan secara pendekatan senegara. Menurut pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, sambutan Bulan Bahasa 2021 melibatkan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Kerana memartabatkan bahasa Melayu bukan sahaja dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka secara persendirian, malahan tanggungjawab bersama sebagai satu bangsa, satu negara dan satu bahasa. Perkara ini akan bergema di sekolah-sekolah. Contohnya majlis pembacaan ikrar dan sambutan bulan bahasa di sekolah-sekolah akan kita laksanakan. Ini adalah pendekatan senegara. Tema sambutan bulan bahasa ialah memperkasakan bahasa Melayu. Jadi tema ini kita angkat untuk mengajak rakyat dan penduduk negara ini sama-sama memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di manapun mereka berada, sama ada di pejabat, di rumah dan juga di kalangan masyarakat. Pelbagai program dan kegiatan akan diadakan sempena Bulan Bahasa 2021. Maklumat lanjut boleh dilayari laman sesawang Dewan Bahasa dan Pustaka di www.dpb.gov.bn. Pelbagai aktiviti diatur oleh Sekolah Tunas Jaya Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB Kampung Lambak bagi memupuk kesedaran terhadap meningkatkan usaha ke arah melindungi alam sekitar. Usaha ke arah penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar memfokuskan pembelajaran dengan penglibatan pelajar-pelajar agar memainkan peranan ke arah mengurangkan kerosakan dan pencemaran alam sekitar. Sambutan Hari Bumi Sekolah berkenaan dirasmikan oleh Haji Awang Abdul Alim bin Haji Awang Osman, Setiausaha Agung PGGMB. Dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak lebih setahun lalu, kesannya menggambarkan bahawa bumi menghadapi krisis kemerosotan persekitaran global hasil dari aktiviti yang mampan dan kesihatan manusia. Justru adalah sesuai untuk merangsang para pelajar agar mengamalkan aktiviti yang menjurus kepada perkhidmatan semula jadi kepelbagaian biologi. Memberi mereka kepahaman bahawa
barang-barang kita semula ini boleh diguna pakai semula untuk kegunaan-kegunaan lain daripada ia terbuang begitu saja mencemarkan bumi kita. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengadakan klinik e-Census bagi banci penduduk dan perumahan BPP 2021. Klinik akan diadakan pada 4 Julai 2021 di Pusat Membeli Belah Times Square bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam dan pada 6 hingga 8 Julai 2021 bertempat di Kementerian Pembangunan dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4.30 petang. Sementara itu, bagi memberi peluang kepada orang ramai melengkapkan e-Census masing-masing dengan teratur, pengendalian e-Census bagi peringkat kedua BPP 2021 ini dilanjutkan sehingga 21 Julai 2021. Sebarang kesulitan untuk mendaftar atau mengisikan e-Census dialu-alukan untuk mengunjungi mana-mana klinik e-Census yang dijalankan. Sementara itu, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi kini juga sedang mengendalikan banci tahunan perusahaan atau perniagaan BTP 2021. Ia meliputi semua syarikat perusahaan atau perniagaan yang aktif menjalankan perniagaan di negara ini dan mengumpulkan maklumat mengenai jenis aktiviti ekonomi, bilangan pekerja, pendapatan dan perbelanjaan perusahaan atau perniagaan bagi tahun rujukan 2020. Objektif utama BTP adalah untuk mengumpulkan maklumat terkini secara tahunan mengenai profil dan perkembangan aktiviti ekonomi syarikat-syarikat perusahaan atau perniagaan sektor swasta, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. BTP 2021 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Semua maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Borang tanya BTP 2021 sedang diedarkan kepada syarikat-syarikat perusahaan atau perniagaan melalui pos, email dan lawatan ke premis perniagaan oleh pekerja luar banci yang dilantik dan boleh dimuat turun dari laman sesawang JPES. Tarikh tutup mengembalikan borang tanya pada 31 Julai 2021. Menurut bab 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan memberikan maklumat yang dikehendaki atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak RM4,000. Sebarang pertanyaan boleh dirujuk ke JPES seperti yang tertera. Saingan bola sepak Liga Remaja bawah 18 tahun, pasukan DPMMFC terus mempamerkan aksi bertenaga dengan menduduki tangga teratas kumpulan B selepas mengalahkan Rimba Star FC 2-0. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerudong Park. DPMMFC membuka tirai jaringan pada minit ke-31 menerusi sepakan penalti Muhammad Danish Syari'i. Berselang 13 minit, Muhammad Bazli menggandakan kedudukan DPMMFC dengan gol kedua. Dengan kemenangan itu, DPMMFC menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengutip 6 mata. Sementara itu, di padang bola sepak Mukim Kilanas, skuad Pemuda Indra SC mengutip 3 mata penuh dengan menewaskan Pancur Murai 3-1. BIBD SRC menghuni tangga kedua kumpulan A Liga Futsal Brunei 2021 selepas mengalahkan Silverites 6-2. Kemenangan itu membolehkan BIBD SRC mengumpul 9 mata. Silverites di tangga terbawah tanpa sebarang mata. Sementara dalam perlawanan lain, GGFT menang ke atas Kahar FT. Kahar dan GGFT kini mengutip 3 mata untuk berada di tangga ke-6 dan ke-7 kumpulan A. Kedua perlawanan diadakan semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.
Dalam perlawanan pertama, BIBD SRC berjesi putih mendahului Silverets dengan 2-1 pada babak pertama. Pada babak kedua, BIBD SRC menambah 4 lagi gol dengan Silverets berhasil menggandakan satu jaringan. Keputusan akhir, BIBD SRC 6, 2 Silverets. Pada aksi kedua, Liga Futsal Brunei menyaksikan Brunei GGFT jersey kuning mencatatkan kemenangan tipis 4-3 ke atas Kahar FT. Babak pertama Kahar FT mendahului perlawanan 1-0. Namun kedudukan berubah pada babak kedua dengan perlawanan semakin sengit sehingga Brunei GGFT berjaya menundukkan Kahar FT. Kejohanan sepak takraw Liga Kebangsaan Antara Regu. Pasukan Pelangi menundukkan pasukan Permata Hijau B dalam kumpulan B. Sementara dalam kumpulan A, Permata Hijau A menang percuma ke atas Brunei Legend A. Perlawanan berlangsung semalam di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pelangi tewas di set pertama dengan kiraan 17-21 namun menang 21-9 pada set kedua sebelum memuktamadkan kemenangan pada set terakhir dengan keputusan 21-13. Dalam satu lagi keputusan, Permata Hijau A menang percuma ke atas Brunei Legend A selepas pihak lawan gagal hadir pada waktu yang ditetapkan. Piala Bola Keranjang 2021. Pasukan BTC Prime Logistic dan pasukan Wang's Kitchen mengalahkan lawan masing-masing dalam perlawanan semalam di gelanggang Bola Keranjang Batu Bersurat Gadong. BTC Prime Logistic berjersey hitam menguasai 3 dari 4 suku permainan. BTC Prime Logistic mengalahkan Patriot 81 berbalas 56. Dalam satu lagi perlawanan, Purple menewaskan Wang's Kitchen 79 berbalas 72.